Okey, sekarang ni awak faham betul soalan ni dia 12 markah tau. Dia ada A, ada B, ada C dan ada D. Biasanya dia akan ada pembahagian markah dia 12 markah. Sangat senang, sangat senang. Tapi kalau salah bagi, dia akan dapat juga markah untuk barat ke timur ke. Okey, yang tu pertama. Dia ada A, B, C, D sahaja. Kemudian dia ada dua jenis soalan. Sama ada dia bagi gambar rajah yang macam nombor 1 muka surat 133 tu, atau dia tak bagi. Bila tak bagi, awak kena lukis sendiri. So lukis ni lah yang saya ajar tadi. Kena buat bulatan agung dulu. Lepas tu kena buat paksi bumi menegak ni. Kemudian kena buat khatulistiwa. Meridian biasa jarang. Meridian kalau nak buat boleh juga sebenarnya. Jadi benda ni asas dia untuk lukis bumi. Okey. Jadi kalau untuk soalan nombor 2, nombor 3, nombor 4, semua tu adalah jawab soalan yang kena lukis. Jadi saya akan buat dulu nombor 1 supaya awak nampak dia buat penyelesaian soalan macam mana. Okey. Soalan untuk nombor 1, awak kena labelkan. Okey. Saya besarkan kan. Okey, sekarang ni awak kena conteng atas kertas tu. Okey, baca dulu. Dia kata titik J52U 40 barat. Maknanya 52 darjah utara, 40 barat. Dia bagi J kan. So awak kena tanda dulu titik J ni. Jadi J kat sini ni J dah bagi dah. So kena tanda dia sebagai 52. Pastikan gambar rajah awak berconteng. Sekejap Okey. 50 darjah utara tu maksudnya, okey. Biasanya saya nak jawab kalau 50 darjah utara ni adalah latitude kan? Latitude. Yang ni adalah latitude, yang belakang ni adalah longitude. Okey. Untuk mengelakkan confuse awak tanda, latitude ni awak tanda sebagai sudut. Faham tak apa tanda sebagai sudut? Sudut ni maksudnya awak kena label dalam tu. Allah, tak keluar ni sekejap Ni saya cadang cara kita nak jawab. So latitude ni awak tanda sebagai sudut, dan longitude ni baru awak tanda dia punya arah. Tanda arah. Maksudnya untuk J ni kan, J kat sini kan. Bila dia kata 52 darjah utara latitude, awak jangan tanda 52 darjah utara kat sini. Jangan tanda kat situ. Sebab nanti dia akan confuse. So better awak ambil pembaris. Okey, ambil pembaris. Awak tanda daripada pusat bumi tu kat sini, sambungkan dengan pusat kat sini. So terus awak boleh kata dia sebagai sini sudut dia. Sudut dekat sini kan, ni sudut dia 52 darjah. Boleh faham tak? Latitude awak tanda sudut, longitude baru tanda arah. Jadi sekarang ni longitude dia 40 barat kan. Jadi barulah awak kata kat sini, sini dia punya ni 40 darjah barat. Supaya kita boleh beza, satu tu barat maksudnya tengok kiri ke kanan, dengan dia punya utara dengan selatan tu kita tanda sebagai sudut dekat sini. Sebab sudut dia adalah 50 darjah. Okey? Jadi dah tanda dah, siap dah. Okey, tanda untuk J, settle. Next kita tanda untuk K. Okey, tanda untuk K 52 darjah tu adalah sudut untuk latitude. So mana K? K kat sini K. So 50 darjah tu sama jugalah dekat sini. So kalau dia sama, tak payah tanda lah. Tak payah tanda 52 tu sebab dia akan sama je dengan J. Dengan 60 timur. So yang ni awak tanda sebagai 60 darjah timur. Okay.
L dengan M terletak pada permukaan bumi. Okay, so L dengan M ni tak ada apa-apa inilah kegunaan lah sebab dia tak ada bagi maklumat pun. So just baca je. L dan M terletak pada permukaan bumi. Okay, settle. O ialah pusat bumi. Okay, ni pun sama, baca je. U ialah kutub utara. Ni kutub utara. Okay, settle. S ialah kutub selatan. Okay, jadi yang saya tanda underline ni kita just baca saja, tak perlu tanda. Sebab dia tak ada bagi maklumat. Yang tanda tadi yang ni je dua. J dengan K. Okay, kemudian dia pun bagi tahu kat sini JL. Okay, mana JL? Minta JL. JL adalah diameter selarian latitude sepunya. Maknanya L ni pun adalah 52 dia selari. Maknanya sini 52, sini pun 52. Arah utara. Okay, settle. Okay, kita dah pegang yang sama. Okay, kemudian dah habis dah. Tu je. Sekarang ni kita tanda yang tu je. Okay, next. Dia minta nyatakan longitude bagi L. Okay, longitude adalah untuk apa dia kalau longitude? Barat ataupun timur kan? Okay, so sekarang ni kalau kita nak tahu barat atau timur, bila dia mention tadi diameter selarian, okay, diameter selarian maksud dia sekejap dia hang sekejap. Benda maksud diameter selarian? Siapa boleh bagi tahu? Sudut dia berapa? Sama. Sama tak? Selain daripada tu. Sama sudut? Okay. Sama sudut pun bukan juga. Sama sudut tadi yang longitude. Latitude yang 52 tu. Yang ni yang sudut latitude 180 darjah. Maksudnya daripada sini, daripada sini kepada sini, dia beza dia 180 darjah. Faham tak? Ni sudut lah longitude. Kalau latitude dia sama. Ni latitude sepunya dah ada dah. Latitude dia 52. Sama. Yang sudut longitude dia, total dia 180 darjah. Jadi sekarang ni, untuk J, dia punya sudut kan 40 barat. Kalau kita lukis daripada kutub utara, ibaratnya macam ni. Sini J, sini L. So J tu dia punya sudut adalah 40 barat. Macam nak 40 barat. Sini lah 40 barat. Ni meridian ni. So sini 40 darjah ke arah barat. So untuk L disebabkan dia adalah diameter. So bila diameter maknanya total sudut adalah 180 darjah. So kita nak cari longitude bagi L, baki je lah. So baki. Jadi formula dia apa formula dia kalau untuk cari longitude? Untuk jawapan A longitude L sebab dia mention diameter tadi kan. Jadi 180 darjah tolak dengan 40 darjah. Sebab tadi dia barat. Okay, tadi dia barat tadi. Sini 40 barat. So bila 180 ni lagi besar daripada dia, so dia akan jadi timur. So 180 tolak 40 dia akan dapat 140 darjah timur. Okey. Jadi kedudukan dia kat situ kalau nampak, inilah function dia mention diameter tadi. So sini 40 dan sini adalah 140. Jadi ini jawapan dia lah. Okey, jawapan dia sangat unik tau. Kalau awak letak unit T ni betul, dia dapat 1 markah. Walaupun depan ni awak salah kira, contohnya awak letak 200 T, dia akan dapat 1 markah kat sini.
Kalau betul 140, dia akan dapat sini 1 markah. So, dia terus dapat untuk soalan pertama adalah 2 markah. Longitude bagi L. Okay. Okay, next. Boleh faham sebab kita sekarang ni tengah bercakap pasal nak cari longitude, jarak yang mengufuk. Okay, so yang seterusnya. Kita try tengok lagi gambar rajah ni. Dia nak cari apa soalan nombor 2? Hitung jarak dalam batu nautika. Okay, maknanya kalau dikata batu nautika, optical BN tu tak ada masalah lah. Dari K ke arah timur L. Okay, mana K? K kat sini, ni K. Ke arah L. Ke sana lah. So, ada tak dia mention jarak terpendek? Tak ada kan? Dia minta jarak sahaja. So, ini dikira sebagai jarak latitude ke longitude? Latitude. Betul. So, kalau latitude, formula dia kena guna pakai alpha darab 60 cos theta. Okay. So, sekarang kita akan cari alpha dulu. Okay, untuk alpha, okay, nampak tak? K ni dia bagi berapa sudut K? K adalah 60 timur. Yang L tadi dapat berapa tadi? Kita dapat di 140 timur. Yang kira dalam A tadi kan longitude L. Jadi longitude L adalah 140 timur dan untuk longitude K adalah 60 timur. Jadi untuk hasil beza dia, kita akan tambah ke kita akan tolak? Tolak. Okey, tolak. Kenapa tolak? Sama arah. Okey. Betul-betul sama arah. Sebab ini adalah timur dan ini adalah timur. Jadi bila timur dengan timur arah yang sama, maka kita tolak. Kemudian okey, yang tu settle lah. Nanti kita akan buat 140 tolak 60 darab dengan 60 cos theta. Okey, theta ni apa theta? Berapa nilai theta? Nilai theta adalah 52. Okey, 52. Sebab dia mesti jarak di antara ni. Jarak antara khatulistiwa ke arah ni, ke arah utara. So 52. Jadi untuk soalan B, hitung jarak batu nautika dari K ke timur L. Jadi kita akan buat KL je. Sebab dia nak jarak kan. So B jarak KL, okay, sama dengan, okay, beza tadi adalah 140 darjah tolak dengan 60 darjah darab dengan 60, memang formula dia, cos theta adalah 52 darjah. So ni jalan kerja dia. So, awak tekan je kalkulator direct, dia akan dapat berapa? Ambil 2 titik perpuluhan jawapan dia. $103.06. Macam mana dapat 103? Tu kira balik Intan. Bundarkan okey betul. Betul, bundarkan. So dia akan dapat 2955.18. Pastikan bundar kepada 2 titik perpuluhan dan tulis BN. Sebab dia adalah batu nautika. Jadi sekarang ni yang tadi tu kita tengok jarak KL tu adalah latitude. Sebab K kat sini, lepas tu dia nak pergi L kat sini. Di mana K ni adalah 60 timur dan L adalah 140
timur. Sebab tu dia kena guna tolak ni. Sebab arah yang sama. Kemudian untuk nilai theta daripada pusat bumi. Maknanya daripada kosong O tu origin kepada atas. So bila kita tengok sini, dia punya sudut tu adalah 52 darjah. Sebab dia adalah latitude selarian. Perasan tadi kan? Jadi pastikan yang untuk 52 darjah ni awak ambil daripada latitude selarian tadi tu. Saya pun sebut pun terconfuse dah ni. Saya rasa awak mesti confuse lagi kan latitude dengan longitude. Jadi lepas ni mungkin boleh study lah kot. Okey, jadi itulah jawapan dia untuk jarak KL. So dia kena ada formula cos sebab dia latitude. Okey, next. Untuk jalan kerja, untuk markah. Tadi kan saya bagi tahu untuk A kan 2 markah. Untuk yang ni 3 markah tau. Kenapa 3 markah? Awak nyatakan hasil tolak ni sahaja betul 1 markah. Okey. Lepas tu guna formula ada cos 1 markah dan ada jawapan ni 1 markah. So dekat sini dia dah bagi 3 markah untuk jarak KL sahaja. Jadi walaupun nampak simple je kat sini, cuma nak identify sudut 140 dengan 60 tu bukan senang sebenarnya. Tak semua pelajar boleh nampak. Jadi kalau keluarkan benda ni sahaja, 140 tadi tolak 60, dia akan dapat 1 markah. Okay, settle Next, kita try soalan C. Ada soalan tak lagi? Tak ada? Nanti soalan nombor 2 tu saya bagi peluang untuk lukis nanti. Okey, nombor C, yang seterusnya C. Okey, dia minta Hang dah. Okey, sekejap. Pastikan awak conteng dalam buku awak sekali. Okey. M terletak ke selatan L. Okey, M terletak ke selatan L. Okey, dah. Okey, jarak terpendek. Okey, nampak tak sini dia ada guna ayat jarak terpendek. Apa formula jarak terpendek tadi? 180 tolak X tolak 60. Tolak Y tu lagi tak? Tolak Y darab 60. Okey, betul. Okey, so kat sini dia ada bagi tahu jarak M ataupun M terletak ke selatan L. Okey, mana M? M kat sini ni M. Okey, selatan L. Jarak terpendek L dari M diukur sepanjang permukaan bumi ialah 4,400 batu nautika. So yang ni dia terbalik. Dia dah bagi jarak. Lepas tu dia minta awak cari latitude. Okay, so sekarang ni kalau ingat formula yang saya bagi tadi, jarak terpendek dia punya formula adalah 180 darjah tolak X tolak Y. Okey, lepas tu darab dengan 60. Okey. X yang pertama adalah sudut untuk L. Okey. Kemudian yang kedua adalah sudut untuk M. So dekat sini kalau nampak, okey, kalau saya lukis balik, ni kan bumi tadi. Okey, dan ni adalah paksi bumi yang X tu. Okey, so sini adalah L dan sini adalah M. So macam mana awak nak tahu sudut X, sudut Y? Okey, ni pusat bumi kan? Ni pusat bumi. Okey. So kalau untuk pusat bumi maka dia akan jadi jarak terpendek kan? Jarak terpendek ML. Okey. Sudut antara khatulistiwa dekat tengah ni kosong sehingga L adalah 52 darjah. Okey. Dan untuk M kita tak tahu berapa. Okey, so sekarang ni kalau nampak formula untuk jarak terpendek adalah 180 tolak X tolak Y. Okey, darab 60.
Okay, sekarang ni untuk jarak terpendek ni dia guna pakai untuk yang melintang. Untuk yang melintang tu maksudnya latitude. Yang melintang macam ni. Kalau yang melintang macam ni disebut jarak terpendek, baru kita akan guna 180 tolak X tolak Y. Boleh faham ke? Jadi sekarang ni kalau kita tengok gambar rajah ni, L dengan M adalah longitude. So bila longitude yang ni, walaupun dia sebut jarak terpendek, kita akan guna formula theta darab dengan 60 darjah. Okay. So yang ni terpakai untuk longitude dan juga jarak terpendek. Okay, boleh jadi yang 180 tolak X tolak Y darab 60, yang ni kita akan pakai jarak terpendek sekiranya dia bagi yang latitude yang melebar macam ni. Jadi kita akan padang yang ni. So dia punya formula akan jadi theta darab dengan 60, di mana theta tu adalah beza jarak antara L dengan M. So disebabkan sini kita tak tahu, maka kita letakkan X dia. Okay, so kita akan tulis ni jarak LM kan. Jadi soalan C. Okay, soalan C. Jarak LM sama dengan theta darab dengan 60. Kenapa yang ni kita guna untuk longitude, ataupun kita panggil sebagai jarak terpendek lah. Jarak pendek. Okey, dia bagi tak jarak LM tadi berapa? Jarak LM adalah 4440 sama dengan theta. Berapa theta? Hasil beza sudut dia tadi. Beza sudut macam mana ni? Beza sudut dia berapa? Beza sudut antara L dengan M. Yang ni utara, yang ni selatan. So beza sudut akan jadi tambah. Sebab utara dengan selatan arah berbeza. Jadi kalau nak cari beza sudut kena tambah. Tambah apa? 52 tambah dengan X. Okey. Jadi theta ataupun beza dia adalah 52 tambah X. Okay, so kat sini buka kurungan 52 tambah X, tutup kurungan, darab 60. Sekarang ni kita nak cari X sebab X ni adalah kedudukan bagi latitude M. Okay, so kalau perasan ni dia adalah algebraic. Guna kaedah linear tu kena alihkan. So yang pertama sekali nak alihkan apa? 60 pergi sana. 4440 bahagi 60. So dia akan dapat berapa? 4440 bahagi dengan 60? 74. Okay, right, betul, 74. So kat sini dia akan tulis 74 sama dengan 52 tambah X. Okay, sebabnya 60 tu kita dah alih ke sana. So berapakah nilai X? Nak cari X berapa? Dua. Okey, betul. 22. So sekarang ni beza sudut adalah 22 darjah. Jadi ini akan memberi
latitude M. Okey, latitude M. M berada ke utara ke selatan? Selatan. Okey, selatan. Jadi, tulis sini 22 darjah selatan. Jadi, inilah jawapan bagi latitude untuk M. Sebab tadi awak cari M, awak cari X tadi. X ni adalah untuk sudut sahaja. Beza sudut. Jadi, untuk cari latitude, haruslah kena ada sudut dan juga arah dia. Jadi kena tengok balik kedudukan M dalam sfera tadi ataupun dalam bentuk bumi tadi. Okey? Okey, saya tahu untuk yang tu. Next, kita pergi pada soalan yang terakhir untuk D. Okey, untuk soalan D ya. Kita jawapan dia. Yang ni jalan kerja dia pun 3 markah juga. 3 markah tu adalah yang pertama sekali awak keluar formula ni 1 markah P1. Sebabnya awak dapat formula yang tambah ni 52 tambah X 1 markah. Kemudian awak dapat X22 ni 1 markah K1. Dan awak tuliskan jawapan latitude M ni dalam 22 darjah selatan, dia akan dapat N1. So dekat sini dia dah dapat 3 markah. 3 markah untuk soalan A, B, C ataupun C sajalah sekarang ni. So sekarang ni awak ada markah dia 8 lah kena 8. So 4 markah lagi berada pada D. Okay. So baca sebuah kapal terbang. Okay. Sebuah kapal terbang. Kena kecil sikit soalan, tak nampak gambar rajah dia. Okey. Sebuah kapal terbang berlepas dari K dan terbang ke arah timur L sepanjang selarian latitude. Okey, so sekarang ni dia terbang daripada K ke L. Okey, K ke L. Mana ni lah kan, ni K. Ni K pergi kepada L. Okay. Jarak K ke L ada tak kita kira tadi? Ada kan? Iaitu soalan B tadi. Soalan B tadi kita dah kira. So boleh tanda kat sini. K sampai ke L, jarak dia yang diterbang adalah sebanyak 2955 kat sini. Boleh? 2955.18. Okey, kemudian daripada L, tadi K kepada L. K kepada L. Kemudian dia terbang ke arah selatan pula. So daripada K kepada L, so dia terbang pula L kepada M. So arah selatan LM. LM tadi ada tak dia bagi? Yang ni. Nombor C tadi. Nombor C dia bagi tadi, dia punya jarak L kepada M ada 4,400 batu nautika. Okay, so sekarang jarak dah ada. So kalau kita lukis awak tak faham. Okay, kalau tak nampak. Okay, ibaratnya macam ni lah. Ni tadi yang bumi tadi tu, yang bumi. K kat sini tau. K kat sini. L kat sini. M kat bawah. Sekarang ni dia ada kapal terbang. Okay. Dia terbang ke KL dulu. KL ni jarak yang kita cari pada soalan B tadi 2955.18 batu nautika. Kemudian daripada L tu dia bergerak ke selatan. Dia terbang pula sampai ke bawah. Yang ni dia, kita tak cari. Cuma dia bagi tadi 1440 batu nautika. Okay, so inilah jarak penerbangan. Penerbangan untuk flight tu. Okay, so sekarang ni laju purata. Kenapa? Ada soalan ke? Ya. Pak kosong. Sorry. Pak kosong. Okey, Pak kosong. Okey. So sekarang ni laju purata keseluruhan penerbangan ialah 650 knot. Jadi maknanya laju yang dia bagi adalah 650 knot. Okey, jadi sekarang ni hitung
masa dalam jam. Jadi sekarang ni dia nak cari masa. Faham tak tadi? Yang dia bagi tadi, yang jalan kerja tadi K kepada L, lepas tu L kepada M. Ini sebenarnya adalah J, iaitu jarak. Jadi sekarang ni macam mana kita nak cari M? Ingat balik gambar rajah yang saya bagi tadi. Sekejap Oh dia hang sekejap. Okey, gambar rajah yang ni J, Laju sama dengan jarak bahagi masa. So yang kita nak cari sekarang ni adalah masa. So bila nak cari masa, so M sama dengan J bahagi dengan L. Okay, so jarak adalah hasil tambah 2 ni sebab diterbang 2 kali. 2955 1.8 dengan 440. Jadi untuk jarak awak kena tambahkan 2955.18. Ni untuk jawapan untuk D Jawapan untuk D. 2955.18 campur dengan 4440 bahagi dengan laju. Laju dia berapa? 650. Okey, maka awak kira lah 2955.18 campur yang tu dia akan dapat berapa? Bahagian atas. 7,395.18. Okey, betul. 7,395.18 BN. Dan dia bahagi dengan 950 knot. Tak nak tulis unit tak apa, tak ada masalah. Okey, so berapa masa dia? 11.38 jam. Okey, betul. 11.38 jam. So ni jawapan dia. Okey. Jadi sekarang ni soalan ni sebenarnya dia nak tengok awak punya kemahiran guna formula laju sama dengan jarak bahagi masa. Ataupun guna formula masa sama dengan jarak bahagi laju. Jadi dekat sini hasil tambah kat sini 1 markah. Okey, sini 1 markah. Dan awak bahagikan dengan 605 knot ni 1 markah. Kemudian dia bagi masa yang ni adalah untuk N1. So cukup lah. Ada satu lagi markah kat mana? Formula saja. Formula P1. So cukup sini adalah 4 markah. Okey, jadi inilah jalan kerja untuk bumi sebagai sfera. Bagi soalan kertas 2 bahagian B. Awak kena tahu untuk kira longitude, jarak dan juga kelajuan. Okay. Sebelum awak start baca intro dia yang ke atas ni, okay, intro ke atas ni bagi maklumat tau. So sebelum awak start baca, awak lukis dulu bulatan agung dan juga paksi bumi, sfera semua. Okay. Ni maklumat dia bagi. Awak lukis dekat bahagian bawah tu. Ambil duit 2% ke duit 5%, lukis dekat bahagian ruangan jawapan. Okay, so lukis dulu lukis dulu jawapan dia punya. Okay, so ni bulatan agung. Okay, lukis sekali dengan saya. Okay, kemudian buat apa? Paksi bumi. Satu lagi saya nak cakap, masa awak nak lukis benda ni, yang lukis asas ni kan, guna pen. Okay, guna pen supaya benda ni takkan hilang. Sebab benda ni kita tak tanda tau, kita just untuk lakarkan sahaja. So yang warna hitam ni awak guna pen. Ambil pen dan awak lorekkan guna duit shilling 2% untuk apa ni? Bulatan agung. Lepas tu ambil pembaris, awak tandakan paksi menegak utara dengan selatan ni. Tanda sini utara, sini selatan. Yang pen hitam ni sila buat dengan pen. Sebab apa guna pen? Nanti bila kita nak label, bila kita nak salah padam, dia yang pen ni takkan tanggal. Okay, guna pen Kemudian yang kedua kita akan buat apa ni?
khatulistiwa. Okey. So yang ni je kena buat. Lepas tu khatulistiwa ni letaklah kosong. Tak payah kosong pun tak apa sebab awak dah tahu kan. Tak tulislah kosong. Sebab awak dah tahu yang tengah-tengah tu adalah khatulistiwa, sudut dia kosong darjah. So pastikan ada bulatan agung, ada paksi U dengan paksi barat timur, and then ada satu lagi adalah khatulistiwa. Okay, so ini lukisan yang sebelum kita labelkan soalan nombor 2 ni. Okay, so guna pen yang ni, and then next saya guna pensel. So ambil pensel sekarang. Okay, kita tanda dulu yang pertama. Dia bagi J sama dengan J dia punya tu adalah 25. Okay, J dia bagi 25 selatan, 110 timur. Ingat tak saya bagi tahu tadi, untuk 25 selatan kita tanda sebagai sudut. 110 darjah T ni baru kita tanda arah. Okay, so sekarang ni kenapa kita buat macam tu? Supaya kita nampak lah. Okay, sekarang ni untuk sudut 25 darjah selatan, okay, 25 darjah selatan, saya ambil selatan kau. Okay, J kat mana? J kat bawah ni J Selatan kat bawah selatan. Jadi kita tandalah kat mana? Oh, satu lagi, satu tinggal. Buat satu lagi meridian. Meridian tu tinggal tadi meridian. Meridian buat ngepen. So dekat sini awak lukiskan bulatan agung. Nanti saya tulislah nota bulatan agung. Yang kedua paksi bumi. Yang ketiga khatulistiwa. Yang keempat meridian. Benda ni awak kena lukis dulu sebelum kita label. Okay, jadi sekarang ni bila dia kata J adalah 25 darjah selatan iaitu sudut. So maknanya kita akan buat dia punya latitude selari. Ni latitude selari tau. Latitude selari adalah 25 darjah Celsius. Celsius wadah. 28 darjah selatan. Okay, sekarang ni 25 darjah selatan awak dah tanda yang bahagian bawah sebab ini adalah latitude tau. Ni latitude selatan. Okay, kemudian yang 110 timur. Okay, nampak tak kenapa saya lukis meridian tadi? Ni meridian tau. Meridian yang colour hitam. Jadi nak kena buat tu kena buat sebelah dia. Kena buat sebelah dia kat sini. So yang bertemu dekat sini, okay, yang sini ni adalah J. Okay. Jadi sudut dia kat mana? Sudut antara pusat bumi. Ni pusat bumi. Jadi awak tandakan 25 darjah tu. 25 darjah. Mana tak nampak dah 25 darjah. Oh ni sini. Bukan tu meridian. 25 darjah sini. So sini adalah 25 darjah tanda sudut. Okay. Dan yang ni adalah 110 darjah timur. Ingat tanda, tapi ikut awak lah. Salah satu tu awak tanda sebagai sudut dan satu lagi awak tanda sebagai arah. Okay, dah settle untuk J. Next kita tanda untuk K. Okay. 50 selatan. K adalah 50 selatan. Okay, mana 50 selatan? Selatan kat bawah. So, oh dia patutnya bawah sikit lagi. Saya salah tanda ni, tak apalah. Buat je lah 50 selatan kat sini. Ini 50 selatan. Dan 70 barat. Barat sebelah sana.
Okay, so sini. Ini adalah K. So untuk K dekat sini 50 selatan, 70 barat. So yang ni 70 barat.